ikut peredaran masa zaman ke zaman. Kira kalau kita pandang zaman Rasulullah dulu, tak ada zaman, tak ada teknologi. Okay. Even kalau kita perasan sekalipun, Rasulullah cakap, saya pernah dengar lah word ni, saya pernah dengar word ni. Saya bukan orang lebih arif lah untuk cakap ni, tapi saya pernah dengar word ni. Allah cakap, ikutlah, okay, berniagalah kamu mengikut zaman semasa kamu. Okay, jadi bila kata kita dah melangkau ke zaman moden, zaman teknologi, maka cara kita berniaga pun advance, mengikut peredaran masa. Jadi make it simple, bagi saya, pada pandangan saya, hukumnya adalah harus. Forex trading ni apa dia? Berdagang pertukaran mata wang. Berdagang Dalam talian. pertukaran mata wang. Yes, dalam talian. Apa yang kita berniaga? Kita beli kontrak pasaran harga, naik atau turun. Okey, Apa yang naik, apa yang turun? Mata wang, kekuatan mata wang. Kekuatan mata wang. Ya. Kekuatan mata wang. Kekuatan mata wang. Okey, lagi? Dan kita membeli atau kita jual dan beli kenaikan harga. Kenaikan harga sesebuah mata wang. Kita jual dan beli kenaikan harga sesebuah mata wang. Ya, pasangan lah, sebuah pasangan currency lah, currency pair. Okay. Kalau kata kau tulis ayat tu dan kau baca balik, agak-agak kau boleh faham tak? InsyaAllah. Terangkan balik dalam bentuk ayat yang ringkas apa itu forex trading. Jual beli mata wang asing. Jual beli mata wang asing dalam talian. Maknanya dia menjual beli mata wang lah. Ya. Kenaikan harga, jual beli kenaikan harga mata wang asing dalam talian. Yang kata kontrak tadi? Kontrak tadi itu kita nak cerita hukum. Dan soalan kedua tadi soalannya adalah apa kefahaman saya tentang forex. Hukum adalah yang tadi lah jawapannya. So kontrak tu apa kena mengena dalam forex trading pula? Apa kena mengena forex tu dalam kontrak yang disebutkan tadi dengan forex trading ni pula? Dia ada kena mengena ke tidak? Kontrak. Yang sebut kontrak tadi tu kan? Okey, kita kontrak apa yang mengikut kefahaman saya lah. Mengikut kefahaman saya, bila kata ni melibatkan brokerage. Untuk side trader, kita tak perlu tahu tentang kontrak atau apa kehendak ataupun apa yang lebih deep, melainkan kita faham apa itu berdagang dalam talian. Iaitu yang kita panggil sekarang forex, foreign exchange. Ini ya. Apa benda yang kau nak sebut? Apa benda yang kau nak sebut sampai jadi gitu dulu? Ini jawab je bang. Okey. So maknanya kontrak ni tak ada kena mengena lah. Kontrak ni tak ada kena mengena lah. Kontrak ni ada kena mengena bila mana kita berbicara tentang hukum. Bila kita berbicara tentang hukum, kita perlu tahu detail yang lebih dalam kenapa ia berlaku. Cukup dalam talian, bila kita tahu dalam talian apa sebab kita berdagang, apa menyebabkan dia kita buat apa dan sebagainya. Macam mana nak cakap ni? Betul lah bang, boleh faham tak maksud saya? Saya tengah nervous sebenarnya, tiba-tiba kena terus soalan. Baik, kita layan. Okey. Apa nama Haikal? Forex trading apa dia? Pertukaran mata wang. Pertukaran mata wang. Sesebuah negara. Ekonomi sesebuah negara lah. Pertukaran mata wang ekonomi sesebuah negara. Apa lagi kau nak tambah dalam tu? Jual beli kontrak. Jual beli kontrak. Daripada sebuah ekonomi sesebuah negara, jual kontrak. Lagi? Kau ingat apa ni rojak? Kau nak bubuh dalam tu. Okey. First, kita terjemahkan forex trading ke dalam bahasa Melayu dulu. Forex trading pertukaran mata wang asing. Selesai dekat situ. Trading pula belakang dia perdagangan.
Istilah perdagangan digunakan dalam bahasa Melayu instead of perniagaan. Sebab apa? Bila mana perdagangan dia melibatkan urusan yang bersifat international. Bila mana perniagaan dalam bahasa Melayu, definition dia daripada sudut Kamus Dewan dan Bahasa, dia menjurus kepada perniagaan yang lokal, microeconomy. Kalau perdagangan dia makroekonomi. Disebabkan itu, bila mana kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, perdagangan pertukaran mata wang asing ataupun perdagangan mata wang asing, lebih kurang gitulah. Aku tak berapa pandai sangat, tapi itulah lebih kurang. So sekarang ni, kenapa dia tak guna perniagaan? Sebab perniagaan dia lebih menjurus kepada mikroekonomi. Kalau perdagangan dia lebih kepada makroekonomi. So menampakkan yang mana bila ada penggunaan perdagangan di situ, dia dah menjadi satu urusan yang menjelaskan, memberikan gambaran, ada bau-bau kata benda ni international, melibatkan dua negara pihak. Baik. Itu daripada sudut istilah sahaja, daripada sudut bahasa sahaja. Masalahnya sekarang ni, dalam perkataan perbuatan itu sendiri, perdagangan dan pertukaran, dia merupakan dua transaksi yang sangat-sangat bercanggah. Pertukaran berlaku apabila nilai sama dengan nilai dan berlaku pertukaran. Manakala perdagangan merupakan nilai yang kurang ditukarkan dengan nilai yang lebih banyak, ataupun nilai yang banyak ditukarkan dengan nilai yang lebih rendah. Sebab dalam perdagangan dan perniagaan wujud untung dan rugi. Kena faham benda tu. Jelas. Kena jelas benda ni. Baik. Betul. So bila mana kita menterjemahkan forex trading, bila mana kita sebut forex trading, bila mana kita kata perdagangan pertukaran, perdagangan, tak kisah tunggang terbalik, mana depan, mana belakang, mana mak, mana bapak sekalipun, masalah dia tak boleh jadi. Benda tu salah. Okay? So sekarang ni kita membicarakan, first step sekali kita akan membicarakan berkenaan dengan hukum. Okay? Dan korang, bila mana korang nak sebut pasal hukum, bila mana korang nak sebut pasal ialah jangan bash orang. Jangan menggunakan apa dia firman Allah, jangan gunakan apa dia sabda Nabi. Jangan, tak payah, sebab itu bukan bidang kita. Kita tak pandai, kita tak alim, kita tak reti bab tu. Especially akulah. Jadi bila mana kita mengaitkan dengan Nabi, kita mengaitkan dengan Allah, takut nanti dia menjadi fitnah. Rasulullah tak kata gitu, kita kata nyudahnya buta masuk neraka. Kan? Kita tak nak gitu. Okey, baik. So sekarang ni hukum forex trading. Okay, Q Azman ke Datuk Asri ke apa ke, mampu pergi dia orang, aku tak peduli. Sekarang ni kita buka aja. Baik. Sekarang ni apa itu forex trading? Forex trading hukum Majlis Fatwa Perlis. Nampak sini? Boleh nampak? Nampak. Okey. Sumber Mufti Perlis mengatakan bahawa forex ni haram. Pasal apa? Kenapa kita nak beli duit? Duit ni untuk apa? Itu soalan yang dia buat. Duit ni tujuannya untuk beli barang atau servis yang membawa manfaat, tetapi yang silapnya ia diperdagangkan atas nama keuntungan. Siapa yang cakap kita beli duit? Kenapa boleh dengan semudah itu tenyeh kata forex trading ni duit? Tak. Tu yang kata kontrak tadi tu. Betul. Kita menjual beli kontrak. Sebelum nak jatuh hukum, fahamkan betul-betul. Sebab bila mana korang bergerak dalam skala yang besar untuk buat marketing, betul, at least korang ada ilmu dan cara nak terangkan tu tadi. Baik, sekarang ni forum intraday.my ni Moshid punya lah. Ni ada kawan Moshid bagi tahu macam mana dia tak setuju dan sebagainya. Aku tak nak baca jauh-jauh. Bila mana kata forex trading berkenaan dengan penjualan dan pembelian mata wang, habis. Benda tu dah salah. Habis. Noktah kat situ. Tak kisah. Okay? Adalah lagi yang lain-lain. Betul. Individual spot forex dan sebagainya. Okay, selesai kat situ. Baik. So sekarang ni, bila mana forex, asal sebut forex, dia terletak kepada mata wang, jual beli mata wang, jual beli pound, yen dan sebagainya. Kena ingat,
Kita menjual dan membeli kontrak. Kontrak itu disandarkan kepada ekonomi negara masing-masing. Kalau kata ekonomi negara masing-masing, macam mana kita nak panggil dia? Takkan kita nak panggil ekonomi negara United States of America, ekonomi kepada negara Australian dollar. Sebab tu kita panggil dengan nama currency. Yes. Tapi itu tak bermaksud kata kita trade, jual beli mata wang. Faham benda ni Clear so far Faham. Okey, baik. So sekarang ni korang pergi kedai. Tadi masing-masing dua-dua orang pergi kedai. Okey, ada yang tengok beras, ada yang tengok ubat gigi dan macam-macam roti dan sebagainya. Soalan dia, bila mana kita nak membeli barang, kita akan membandingkan harga barang. Betul? Betul. Syafiq tengok apa tadi? Beras. Sebab memang nak beli beras. Okey. Haikal, awak dah pernah run session ni dengan saya sebelum ni, betul? Ada sekali. Ada sekali. So, session ni sebagai satu session refreshment untuk Haikal. Boleh? Boleh. Kita bagi laluan dekat Syafiq. Ke Syafiq dah lalu? Tak, belum. Saya nak lalu. Saya perlukan saya perlukan ilmu. Saya dah hargakan ilmu sekarang. Otak dia dah nak ilmu sangat sekarang. Please, bagi saya ilmu. Saya nak lalu. Saya dah standby kitab ni. Nampak ada kitab. Kita tak main-main, serius ni. Baik. So sekarang ni kejap Okey, dah. Baik. So sekarang ni kita ada satu chart depan kita sekarang. Dalam forex kita ada base, kita ada quote. Kita ada dua elemen. Kita ada base dan kita ada quote. Apa dia base, apa dia quote tu Syafiq? Base adalah asas dasarnya. Quote itu adalah yang berada di atas dasar. Okey. Sekarang ni base dan quote ni adalah benda yang sama ataupun dua benda yang berbeza? Benda yang berbeza. Baik. Kalau macam tu, tolong explain kenapa dekat dalam chart ni hanya ada satu harga? Ada satu harga, iaitu US dollar. Bukan. CAD JPY sekarang kita tengah tengok kan? So ada satu je harga kan? Okey, satu harga, betul? Sedangkan kita ada dua benda. Betul. So dia adalah benda yang sama. Dia adalah benda yang sama. Makna kata Canadian dollar dengan JPY Japanese yen ni benda yang sama, mata wang yang sama. Mata wang yang berbeza, tapi ia adalah mata wang. Okey, sekarang ni Syafiq pergi kedai tadi, ada beras, betul? Betul. 10 kilo, 5 kilo, betul? Betul. Pegang dua kampit 5 kilo, satu jenama lain, satu jenama lain, harga sama ke berbeza? Berbeza. Itu kenapa currency boleh sama? Ya. Soalan sekali lagi. Nak digest. Kenapa ada dua barang? Okey, dua barang. Saya sebut barang. Okey. Barang ni supaya jelas lah. Syafiq boleh clear lah. Okey, betul. Saya tak nak nanti sebut mata wang, takut keliru. Actually benda sama je. Ya. Baik. Boleh. So boleh. kita ada dua barang. Kenapa hanya ada satu harga? Dua barang, kenapa hanya ada satu harga? Sebab kita dua barang, satu harga. Sebab itu nilai. Ya. Nilai untuk setiap satu barang. setiap satu barang. Barang yang mana? Sebab ada dua barang sekarang. Kita ada base, kita ada quote. Barang yang mana? Base. Lepas tu macam mana kita nak buat decision untuk kata quote tu murah ke mahal kalau kita hanya ada harga untuk base sahaja? Sorry, quote lah tadi. Maksudnya satu base ada dua quote, which is dua barang yang sama dengan nilai yang sama, tapi bila kata digandakan dalam dua barang, maka quote-nya bertambah, nilainya bertambah. Quote dia bertambah. Ya. Jadi sekarang ni Syafiq pegang satu beras kampit 5 kilo Jasmine Super 5 ke apa ke sebelah kiri. Bila pegang cak rambutan 5 kilo sebelah kanan, tiba-tiba dia tambah jadi 2 gitu. No. Dah tu. Ui. Ini power lah, best lah. Terima kasih bang. Saya dah lama tak kena benda-benda macam ni. Saya suka. Kejap, bagi dia bergerak sebab dah terlalu lamanya saya tak ada benda ni bang. Silakan. Terima kasih ya Allah. Okey. Apa tadi bang? Dua beras. Kita berlainan ada dua barang. jenama.
Kita ada dua barang yang berlainan jenama dan sekarang ni kita sedang melihat satu chart. Okay. Dan Dua kita barang. ada satu sahaja rujukan harga problem dia sekarang. Sedangkan barang ada dua. Kualiti. Apa yang kualiti? Tak ada. Itu lain. Saya bawa lain tu. Sekejap. Okay. Sekejap third times. Lama bang. Dua barang yang berbeza. Okay bang, lost. Tak dapat. Kena ingat bila mana belajar BADA, bila mana belajar DTS, kita belajar konsep perniagaan yang sama. Apa yang kita boleh apply, kalau kita tak boleh faham dan kalau kita tak boleh apply konsep perniagaan yang asas meniaga burger, gunting rambut, apa lagi, goreng pisang tepi jalan. Kalau makcik yang tak ada PMR pun boleh lepas meniaga goreng pisang tepi jalan, korang ni lagi low standard lah daripada makcik tu. Betul. Kalau makcik yang tak pergi sekolah pun boleh meniaga air balang tepi jalan depan sekolah, korang tak boleh jawab soalan ni, korang lagi low daripada makcik tu. Betul low bang. Okay, sekarang ni jelaskan pemikiran betul-betul. Jangan jadikan forex ni sebagai satu bidang yang makrifat. Okay. Wah, tak boleh nak di-explain, dia memang macam tu. Wah, tak boleh nak dipersoalkan, dia memang begitu. Tidak. Selagi mana dia berkait dengan dunia, selagi mana urusan tersebut urusan dunia, hukum akli, akal Allah bagi dekat kita, kita boleh fikir. Lainlah syurga neraka, jangan duk pertikai lah kat mana. Tak, benda yang ada, yang benda boleh, ada benda yang tak boleh. Cerita dia sekarang ni, korang berapa lama dah Syafiq dalam dunia trading? Setahun bang. Setahun. Haikal berapa lama dah? Lebih kurang lah. Dalam setahun, Tahun berapa 2020. ramai networking korang? Berapa ramai follower korang? Berapa banyak produk yang korang dah bawa? Takkan korang tak pernah terfikir dua barang, hanya ada satu harga. Padahal beli beras tadi 5 kilo, sama-sama beras, berat pun sama, jenama je berbeza. Harga dah lain dah. Betul. Tambah pula currency bang. Satu dekat Canada, satu dekat Japan, satu dekat benua lain, satu lagi dekat benua lain. Tentu-tentu harganya berbeza. Kenapa kita ada tengok satu harga je? Cuba. Sekali lagi cuba. Okay, nak faham. Apa tadi soalan dia bang? Kenapa hanya ada satu harga sahaja untuk chart forex? Kenapa hanya ada satu saja untuk chart forex? Sebab kita hanya perlu tahu kenaikan dan penurunan harga. Bila mana mahal dan murah harga tersebut. Bila mana murah, kita akan buat keputusan. Bila mana ada perbandingan perbezaan murah dan mahal, di situ kita akan nilai, membuat nilaian kita yang mana terbaik untuk kita dapat. Baik. Anak pakai pampers apa? Mami Poco. Mami Poco. Dua-dua orang pakai Mami Poco. Seorang sekarang. Seorang ya. Pakai Mami Poco, ada brand lain lagi. Betul. Genki ada, Drivers ada, Pet ada, macam-macam. Tapi bila pergi kedai, Syafiq tengok satu je harga, tak nak tengok harga lain. Tak kira lah dia mahal ke dia murah ke, tengoklah si Mami Poco tu. Yang boleh tentu kata dia mahal ke murah bila Mami Poco tu sendiri buat diskaun. Kata murah lah. Kalau dia return back to the normal price, makanya mahal lah. Sihat tak cara pemikiran yang macam tu? Tak. Yang sepatutnya Syafiq membandingkan harga Mami Poco dengan yang lain-lain. Betul? Buat pilihan yang bijak. Yes. Masalahnya sekarang ni, ni dia. Mami Poco satu, Pet satu. Tapi harga ada satu. Jadi sebenarnya data yang Syafiq ada sekarang ni tak cukup. Macam mana nak buat perbandingan? Betul. Dapat bang. Faham.
Dapat. dah, tak apa dah. Sekarang ni kalau kata nak tengok harga mami pet, nak tengok harga dry purse, tak apa, angkat tengok dekat apa label ke apa ke. Sekarang ni kes ni macam mana nak buat? Nak angkat kat mana? Mana label dia? Harga. Macam mana nak tengok harga kawan satu lagi tu? Cat lah. Cat. Macam Penurut mana buat? candlestick, penurunan harga. Candlestick. Ha? Tapi harga kita masih lagi merujuk kepada satu sahaja di sebelah kanan tu. Harga bila mana harga murah, harga pergi pada harga yang murah. Dan bila mana harga pergi kepada harga yang mahal. Means satu titik kita membuat keputusan di mana kita membeli ataupun jual bergantung kepada apa bergantung? Kita membuat keputusan berdasarkan apa dia cakap bang? Apa the words kita punya kemampuan. Okey. Okey bang. Sekarang Lagi bagi. Okey. 3 line, satu warna hijau, satu warna merah, satu lagi warna biru. Kuning bang, 3 line dia kuning, hijau, kuning, merah. Okey, tengah sikit lah, cantik. Okey. Boleh situ? Okey boleh. Ke nak jauh lagi, nak ambil yang atas ni? Okey bang, yang ni. Okey, kita letak macam tu. Baik. Okey. Kalau Syafiq nak buy, ada 3 warna. Tak payah pandang candle. Ada 3 warna. Ada 3 harga. Hijau, merah dan biru. Line mana yang Syafiq nak placing entry buy Syafiq? Buy, merah. Buy warna merah. So sini buy. Tapi kalau okey, kita continue. Okey, TP buy dekat mana? Hijau. TP buy dekat warna hijau. Tapi tadi apa tapi? Tak ada. Tak nak tukar kekal Tak tukar, kekal. Okey, baik. So sekarang buy dengan TP buy. Soalan. Dalam meniaga, Syafiq pernah meniaga tak? Saya pernah meniaga bang. Meniaga apa? Saya pernah meniaga skincare. Skincare. Skincare ni kira macam reseller lah, betul? Betul. Okey. Berapa modal Syafiq? Modal saya dalam 1,500. Untuk satu produk kita ambil detail. Okey. Satu produk dalam 70. 70. Jual? Jual 180. Jual 180. So harga kos 70. kos Syafiq ataupun harga beli ialah RM70. Betul? Betul. Okey. Harga jual Syafiq ialah berapa? 180. 180 harga jual. Okey, harga jual 123 180. Baik. So sekarang ni roughly macam mana Syafiq nak kira Syafiq punya untung atau rugi? Profit apa? Harga jual tolak kos. Harga jual tolak harga kos. Harga jual tolak harga kos. Okey, harga jual tolak harga kos ataupun harga belilah, Harga beli ya. Okey. So akan dapat sama ada untung atau rugi. So far okey, boleh? Boleh. Baik. Jadi sekarang ni dalam kes ni kita apply apa yang Syafiq apply dalam normal business situation. Sekarang ni Syafiq membeli pada aras harga 92, line merah ni. Boleh? Okay. Boleh. Dan Syafiq jual pada aras harga 106. Boleh? Boleh. Makna kata dekat sini buy tolak TP buy. Okey, buy tolak TP buy. Sama dengan 106 tolak 92 berapa? Calculator. Apa dia? Berapa tadi? 106 tolak 92. 14 lah. 14. Makna kata lebih kurang secara kasarnya tanpa melibatkan leverage, tanpa melibatkan kontrak dan sebagainya, untung lah. Boleh? Boleh. Ni kiraan bodoh sahaja berdasarkan harga. Boleh? Boleh. Baik. Sekarang ni soalan, entry sell dan TP sell line mana? Sell Sell kat line mana?
Sel dekat line yang sama merah. Sel dekat line merah. Okey. So TP sel? Line biru. TP sel line biru. Okey, TP sel kat sini. Baik. Sekarang ni kalaulah kata kita apply formula yang sama, harga jual tolak harga beli, macam mana nak buat? Apa tolak apa? 92 75 kita jual kan, kita ambil keuntungan, maka kita beli pada harga yang mahal. Macam mana? Terbalik bang. Apa yang terbalik? Apa yang terbalik? Dia akan dapat negatif lah. Kita jual. Masalahnya Sebab TP dekat bawah, kalau ikut harga jatuh, so cost dia akan melebihi cost lah. Sebab no? So dalam forex kalau buat macam ni untung ke rugi? Untung. Untung. Tapi sekarang ni kita nak buat calculation untung ke rugi? Rugi. Rugi. Sekarang So dia tak boleh pakai formula penik. Formula tak salah. Tapi cara berniaga tu yang tak boleh guna pakai dalam forex. Cara berniaga tu tak boleh pakai. Ya. Yeah. Makna kata Maksudnya kalau kau masuk kalau kau masuk entry sell dekat line merah, TP kau dekat line hijau, macam tu ke? Tak. Tak juga. Maknanya cara tu betul. Formula tu pun betul. Okay. Formula betul. Sekarang ni kau sell kat line merah, TP kat line biru pun betul juga. Boleh profit, betul? Betul. So apa yang salah ni? Formula betul, position entry pun betul, position TP pun betul. Apa yang salah? Yang salah hanyalah konsep formula perniagaan tu sendiri yang tak boleh diguna pakai dalam forex. Kenapa? Disebabkan buy adalah formula yang betul bila kata kita calculate dia, dan bila mana kita jual, formula perniagaan itu sendiri sudah salah. Okey? Bukan salah dari segi hukum, jelas terbukti salah dari segi formula. Jadi apa yang saya dah faham dekat sini, forex tak boleh kita pakai guna hukum perniagaan ataupun formula perniagaan. Okey? Cuma apa yang saya faham, dia berdasarkan kepada based on supply dan demand. Hanya konsep formula supply dan demand sahaja hanya boleh buat penjualan itu akan ada keuntungan. Contoh, bila mana ada permintaan, kurang pengeluaran, maka di situ naiklah maknanya adalah keuntungan yang kita boleh buat peroleh daripada permintaan tersebut. Sama juga bila mana permintaan yang terlalu berlambak dan pengeluaran juga terlalu berlambak, maka di situ formula yang sama juga boleh diguna pakai. Nampak formula perniagaan tadi, ini apa yang saya cuba fahamkan. Okey, formula tadi dua formula, iaitu formula buy dan formula sell. Formula buy profit, formula sell nampak negatif. Bila mana kita bawa dia ke dalam formula perniagaan, masih dalam perniagaan, tapi dalam kiraan permintaan dan pengeluaran. Okey, permintaan dan pengeluaran. Formula buy memperoleh profit, keuntungan, dan juga formula sell memperoleh keuntungan. Maka dalam dua situasi kita guna pakai konsep dan formula supply and demand, iaitu pengeluaran dan permintaan. Okey, guna pakai supply and demand. Sekarang ni kalau kata guna pakai supply and demand, macam mana kau nak buktikan boleh untung kat situ? Macam mana kau nak buktikan boleh untung menggunakan konsep supply and demand dekat chart? Apa bukti candle merah tu supply, apa bukti candle biru tu demand? Apa bukti dia? Jangan sekadar ikut-ikut orang je. Pecah harga. Apa macam mana pecah base harga base bila ditembusi, maka ia membentuk harga baru.
ia menunjukkan adanya permintaan dan adanya pengeluaran. Baik. Macam mana sekalipun dia akan merujuk kembali kepada harga, betul? Betul. Supply, demand ke, support resistant ke, jual beli ke, apa ke, nak tak nak macam mana sekalipun dia perlu merujuk kepada harga. Baik. Supply dan demand sekalipun dia berasaskan kepada Dan harga. permintaan, yang mana permintaan ini berlaku adalah berdasarkan kepada harga. Betul. Sekarang ni minyak masak mahal. Dicatu boleh jual 5 liter sahaja. Kalau dah orang duduk dalam rumah pun, laki bini 2 orang, anak kecil lagi, nak pakai minyak sampai 5 liter jadah bendanya, busuk gitu minyak tu. Kalau kata dah ayam mahal pasal dedak naik harga, kan, dia punya punca dia, rujukan kita, walaupun dia melibatkan krisis ekonomi negara, dia masih lagi berpandukan, berasaskan kepada harga. So sekarang ni back to the topic, harga yang Syafiq tengah tengok sekarang, betul ke tidak? Betul. Betul. Tapi masalah dia sekarang, macam yang saya cakap, kalau kata merujuk kepada harga Mami Poko, boleh tahu kata Mami Poko bagi diskaun murah lah, Mami Poko tak return back to the normal price, makanya mahal lah. Takkan nak setia sami'na wa ata'na dengan Mami Poko sampai bila-bila kalau kata dah Betul. Kiki offer harga yang lagi murah. Betul. Itu cerita dia sekarang. Soalan saya yang kedua. So kita ada 2 soalan. Yang pertama, harga dulu. Sama ada harga tu boleh dijadikan rujukan ataupun tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, Syafiq ada RM450 dalam tangan, buat keputusan untuk depo, broker yang baru. So dah depo, ada dalam wallet. Kemudian pindahkan, transfer masuk dalam trading account. Bila mana cek tengok, okey, currency ni cantik untuk sell. Syafiq masuk sell. Soalan saya, apa yang Syafiq sell? Saya sell penurunan harga tersebut. Sell penurunan harga. Sell ni apa? Jual. Sebelum kita menjual, kita kena membeli, betul? Betul. Sebelum kita nak menjual, kita kena ada something. Kita kena ada menjadi hak something. Barang dulu. Sesuatu menjadi hak ke atas kita, dan kita boleh Kita boleh melepaskan hak ke atas barang tersebut, itu menjual, betul? Betul. So sekarang ni ceritakan pada saya, bila masa yang Syafiq beli, dan tiba-tiba Syafiq boleh masuk, first entry Syafiq terus tekan sell. Syafiq sendiri, masa bila Syafiq beli? Saya tak beli apa-apa. So macam mana boleh jual? Saya hanya deposit je. Ada student pernah jawab dengan saya, cikgu, saya dah depo 400.5. Habis tu 400.5 tu bukan kau dapat $100. Situ tukar nilai. Tukar nilai. So bukan Dia tak boleh pakai. Yes. Betul. Sekarang ni kau masuk sell. Ibarat dia macam ni, Syafiq ada 400.5. Sekarang ni pasar malam dah buka, pasar pagi dah buka. Pergi, ada satu tapak 400.5 duduk dalam poket. Berdiri atas tapak tu senyum, tengok orang jalan senyum. Nak jual. Apa yang Syafiq nak jual? Modal ada. Jual tapak. Sewakan tapak. Dengan 400.5 tu tadi, tapak tu tidak dikira. 400.5 tu tadi, Syafiq belum membeli apa-apa. Dengan bermodalkan 400.5, apa yang nak dijual? Saya akan jual semula tapak yang saya beli itu pada harga yang lebih tinggi daripada harga yang saya beli. Okay, let's say tapak pun tak ada. Ada 400.5 aja, berdiri tengah pasar malam. Okay, betul. Okay. Tadi salah jawapan salah. Sebab apa? Saya ada 400.5, saya tukarkan kepada US dollar. Saya dapat balik 400.5 tu kat tangan. Dan saya juga dapat tapak. Bila mana saya dapat tapak, saya ada 400.5. Saya ada modal dekat tangan. Jadi apa yang saya boleh jual adalah saya boleh, tak boleh jual apa-apa pun kalau ikut hukum. Tak ada apa yang boleh jual melainkan jual badan. So sekarang ni cerita dia dalam forex, masuk 400.5, ada $100 dalam account, tiba-tiba tekan sell. Masalahnya apa yang kita sell?
Kita sell penurunan harga. Kita jual penurunan harga. Ha. Macam mana nak menjual penurunan harga? Macam mana? Salah tu sebenarnya word tu. Okay. Ha. Tadi kata kontrak, lepas tu penurunan harga pula. Mana satu ni? Kontrak. Kita jual kontrak. Masa bila Syafiq beli? Bila mana saya masuk tapak. Tapak pasar malam. Yang berlaku 450 ke $100 tu sekadar pertukaran mata Ya. wang. Tak beli lagi. Dan melayakkan saya untuk duduk dalam tapak pasar malam. Okey, duduk je dalam tapak pasar malam. Sekarang ni barang niaganya Modal. apa? Barang niaganya badan. Tak ada wang. Saya tak so, ada objektif tak? Satu lagi. Conversion kita pada currency US dollar. Kita ambil umum lah. Ada Okey. setengah-setengah pakai Kuwait. Ada setengah-setengah pakai euro. Ada setengah-setengah pakai currency lain-lain. Bila depo ni tak apa, kita tolak tepi, kita pakai ada dolar je sebagai option. Baik. Sekarang ni bila mana kita dah ada dolar, jangan lupa chart yang kita sedang pandang sekarang ni ialah CAD-JPY. Bila mana kita sedang memandang kepada CAD-JPY, sebenarnya kita dah circle kita dah ada 3 currency, USD, CAD dan JPY. JPY. Jadi sekarang ni kalaulah nak dikatakan bahawa kita nak jual, kita ada dolar sekarang ni. Kita bukan boleh jual CAD, kita tak boleh jual JPY sebab yang kita ada pun sekarang ni ialah dolar. Bilanya yang kita beli CAD, bila masanya yang kita beli JPY? Kalau sekalipun kita dah beli CAD ataupun kita dah beli JPY, tentu-tentu $100 tu tadi berkurang. Betul. Masalahnya tak berkurang, tiba-tiba terus tekan sell. Jawab. Tiba-tiba terus tekan sell Saya cuba nak blend dengan perbezaan dan perbandingan harga Mami Poko dan Pet Pet tadi. Benda yang sama, yang saya cuba blend in adalah perbezaan tapak. Okay, sudah dapat faham. Which is benda yang sama kita bayar $100 kita dapat katakan, which is modal yang sama lah, 450 ke 450. Okay. Benda yang kefahaman yang saya cuba faham Mami Poko Pet Pet, dua benda yang membezakan adalah nilai. Harga mahal, harga murah. Kita US dollar. Maksudnya pihak ketiga tadi. So cukup lengkap tiga kat situ, betul? Kita si Mami pembuat Poko dengan Pet Pet, dua harga dan currency-nya dua-dua ringgit Malaysia, betul? Betul. Kau pergi kedai mana tadi? Satu dekat euro, satu dekat yen. Gitu ke? Tak. Mami Poko dalam pound, Pet Pet pula dalam yen. Kau tengok, dan sekarang ni kau pegang ringgit. Macam tu ke? Tak. Tak. Come on Syafiq, come on. Jangan kelu berkata-kata. Teruskan, cuba. Sabar diri sendiri. Yes. Best Best bang, best. Terima kasih bang. Terima kasih. Tak ada, dah lama saya minta sangat benda ni sebenarnya bang. Orang yang boleh challenge saya punya IQ bang. Orang yang boleh test saya punya IQ. Kalau tak, saya always nak rasa saya the best bang. ID saya always yang the best saya nak rasa bang. Once bila ada challenge baru saya tahu, yes, ada lagi hebat daripada aku. Yes, hari ni saya sedar perkara tu berlaku. Baru saya tahu kat mana level saya bang. Kat mana kemampuan saya. Itulah tanda-tanda untuk orang nak berjaya bang. Aku bagi korang benda-benda ni. Aku train korang dengan benda-benda ni.
Aku push korang sampai korang tak boleh nak berjalan dengan benda-benda ni bukan sebab sengaja aku suka torture orang, tak. Tak, saya Tapi faham. bila mana korang berdepan dengan apa level kind of masyarakat sekalipun, Betul. walaupun mufti depan korang, tapi kena ingat Allah dah cakap, orang yang ada ilmu Allah akan angkat dia. Setuju. Simple. Itu Betul. yang aku nak ada dalam dada korang. Tapi kita bercakap InsyaAllah. dengan hikmah. Kita bercakap dengan orang kata apa, kita bukan nak bash orang. Betul. Kau kata forex orang gedebang-gedebung, okey, dengar aje. Tiba-tiba dia tanya, apa pandangan kau? Yang tu silap. Kau bagi cue ke aku pula dah, kau silap. Yes. Kan? Dia tak tanya, kita diam. Cerita semua. Tak apa, kita dengar je. Tiba-tiba, apa pandangan tuan? Silap, kau sakit. Berdarah telinga pula kau. Gitu. Kan? Itu yang aku nak korang ada. Duduklah depan level masyarakat yang macam mana, prof ke, doktor ke, pergi mampus sama kau. Ilmu guys, ingat ilmu. Betul bang. Okay, so aku tak nak buang masa. Sekarang ni macam ni, simple example aku dah bagi. Mami pokok ada satu harga, pet ada satu harga. Makna kata kita kena tengok dua harga. Wajib kita kena tengok dua harga. Sekarang ni yang ada dalam chart, bukalah apa sekalipun, base dan quote, hanya ada satu sahaja harga di sebelah kanan. Benda ni yang salah. Benda ni yang mengelirukan kita selama hari ni dan kita tak nak ambil tahu pun sebenarnya. Itu problem. Betul. Jadi sekarang, macam mana untuk kita kira harga bagi kod? Sebab yang di sebelah kanan ini tadi merupakan harga untuk base. Yang di sebelah kanan ini merupakan harga untuk Canadian dollar dalam Japanese yen. Boleh? Sekali lagi sekejap, lost. Di sebelah kanan dekat chart ini Sebelah. merupakan nilai bagi CAD dalam Japanese yen. Itu sahaja. Boleh? Okay, boleh. Baik. Sekarang ni macam mana kita nak tahu nilai yen dalam Canadian dollar? Cerita dia macam ni. Syafiq tengok betul-betul dekat depan tu 105, bawah tu 92, bawah lagi 75. Nampak tak? Nampak. Titik perpuluhannya ialah 2. 90 ada 1, ada 2 dan titik perpuluhan, betul? Betul. So 2 titik perpuluhan. Makna kata 2 kosong. Depan kosong tu ada 1. Faham tak? Faham. Makna kata sekarang ni, bila mana kita nak inversekan dia punya harga, 100 bahagikan dengan 75. Itu cara dia. Untuk line warna merah pula, cara dia 100 bahagikan dengan 92. Point berapa-berapa itulah. Untuk line hijau pula, 100 bahagikan dengan 106. Kalau tak silap saya. Itu jawapan dia. Dan akan dapat nilai yen dalam Canadian dollar. Boleh? Faham. Buat calculation tu dulu. Apa tadi? 900 Bahagi, ambil harga yang bawah dulu. Berapa harga dia? 75. dia kena bahagikan dengan 92 lah. Bukan, 100 bahagi 75. 1.33 1.3 1 point 3 1.3. Kejap. 1.4 1.3. Boleh nampak tak kalkulator? Tak. Oh, tak nampak 1.33 dekat sini. Okey. Sini 1.33. Warna merah pula? Yang warna merah 92 lah. 100 bagi 92 berapa? 1.0. 1.00. Okey. Yang warna hijau pula? 1. Apa dia? 1. 100 bagi 106. 106. Saya ambil 100 bagi 100 bagi 106.
0.94. 0.94. Okey. Jadi sekarang ni bila Syafiq dah kira harga 94, 100 dan 130. Yang atas sekali makna kata 94 sen lah. Yang tengah tu tadi $1 lah. Satu Canadian dollar lah. Boleh? Okey. Manakala yang bawah dia pula 1.3 Canadian dollar lah. Boleh? Boleh. Okey. Ini merupakan nilai yen dalam Canadian dollar. 100 yen bersamaan dengan 130 dekat 100 yen bersamaan dengan 1.3 dolar Canadian dollar. Dekat mana line dia? Biru. 100 yen bersamaan dengan 0.94 Canadian dollar. Kat mana line dia? Merah. Hijau. Hijau. 0.94. 94 saya tak pesan. Tengok harga sini. 94. Sekarang ni dekat mana kontrak untuk quote murah? Dekat mana? Hijau. Hijau. Kalau sekiranya merujuk kepada harga yang paling mahal bagi kontrak untuk quote, line warna apa? Biru. Biru. Ha. Tengok betul-betul. Hijau. Tengok betul-betul. Tak Ya. salah tu, jawapan tadi tu betul. Kontrak paling mahal untuk quote, jawapan dia sepatutnya biru lah. Biru ah. Tapi bila mana kita tengok line biru dekat sebelah kanan, nilai dia 75. 5. Sebab apa? Dekat situ harganya merujuk kepada base. Itu bukan harga untuk quote. Harga base. Harga untuk base. Boleh? Boleh. Jadi sekarang ni harga tu dah songsang. Harga tu sendiri dah songsang. Dua Betul. gandingan chart yang datang daripada CAD dan yang datang daripada JPY digandingkan menjadi satu. Bila dia menjadi satu, cuba Syafiq bayangkan. Dua-dua pair ni tadi, dua-dua currency ni jadi satu pair. Harga dia dua-dua naik atas makin mahal, makin naik atas makin mahal, makin ke atas makin mahal. Senang tak kerja gitu? Senang sangat lah. Pasal apa? Direction dia orang sama. Betul. Ke atas dua-dua makin mahal. Satu hala. Kalau kata dia orang buat macam ni, makin ke bawah makin mahal, yang seorang lagi pula makin ke atas makin mahal. Sebab tu berlakunya perebutan daripada segi kawalan ekonomi itu tadi. Ni cerita dia. Okey, faham. Boleh? That is the reason why kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun. Kalaulah betul-betul forex ni macam chart yang dekat sebelah kanan, seronok bang. Bangun-bangun tidur sambil berjalan, dia tengok apa dia. Dia naik punya. Betul. Pasal apa? Direction dia sama, makin naik makin mahal, makin naik makin mahal. Senang. Kalau kawan ni dah tak larat nak panjat, kawan ni pula panjat. Kawan ni pula tak larat panjat, kawan ni pula panjat. So makin lama makin naik. Konsisten dia akan naik. Senang kerja kita. Nah? Boleh? Boleh. So, Saya tutup mic. Apa dia? Tutup mic, takut dengar bunyi bising tak? Dengar? Ada juga, kenapa? Ada renovation ni sebelah rumah. Tak apa. Saya tutup mic Boleh bang, boleh. Jelas bang. Baru saya faham. Saya dapat. Alhamdulillah bang. Baik. Saya actually sebenarnya saya tambah sikit actually sebenarnya saya ada persoalan ni sebenarnya tau bang. Lately ni saya dah terfikir kan, apakah betul aku jadikan forex adalah sumber utama keluarga aku sekarang hari ni. Aku bagi anak aku minum susu dengan duit hasil trading. Memang saya jelas abang, saya faham tentang yang online dan sebagainya. Saya faham konsep tu. Cuma saya pernah tengok satu forum, saya pernah masuk satu forum yang ada ahli panel daripada orang forex, okey, forex, dan satu ahli panel daripada fake muamalat. Dia menjaga hukum Malaysia lah. Masa tu apa yang saya faham dalam perbicaraan tu, satu je yang saya faham, saya jelas yang disampaikan kepada saya bang. Disampaikan kepada saya yang saya dapat pada forum tu adalah kenapa hukum dia tu jatuh haram bila mana tak ada fizikalnya bang. Okey, jadi
bila tak ada fizikalnya, maka benda tu tak berlaku. Mana benda tu dijatuhkan hukum tu haram. Sebab apa? Tak ada fizikal tu bang. Kita ambil contoh dia bagi contoh. Dia bagi contoh gold. Gold. Okay? Gold sudah semestinya mesti kena ada emasnya. Sekarang percaya tak kita, platform yang kita dagang tu sedang berlakunya pertukaran emas itu sendiri. Maksudnya kita berjual beli, ambil emas itu di sini dan kita pindahkan emas itu di situ. Kita percaya perkara itu berlaku. Tapi bukan kita yang melakukan kerja. Pihak ataupun platform itu sendiri. Okay, platform di mana tempat kita berdagang itu sendiri. Maka bila kita percaya benda itu ada, hukumnya harus. Tapi bila mana kita tahu benda itu tiada, maka hukumnya haram. Jadi itulah sebabnya kenapa forex ini dihukumkan haram. Itu yang saya dapat. Jadi saya cuba faham bang istilah ni. Saya balik, saya ada akal. Allah izinkan Allah jadikan kita manusia ada akal, ilmu. Benda pertama yang saya percaya, Nabi Adam yang Allah panggil malaikat duduk bagi tahu benda pertama adalah ilmu. Dia cakap ilmu yang paling mahal yang ada dekat manusia. Jadi saya fikir bang, saya fikir dan saya faham emas. Jadi saya void emas bang. Saya tendang gold. Saya tak nak trade gold. Bagi saya percaya. Sebab saya ada kenalan-kenalan dalam broker yang saya percaya dia orang tak ada pun emas tu sini. Even saya tahu Big Bang di sini tak ada pun bawa bertan-tan emas buy hari-hari untuk pergi tukar benua ke benua dan sebagainya. Maka dekat situ untuk kefahaman saya dengan ilmu dan akal yang saya ada, saya fikir, saya rasa okey, jelas betul benda tu haram. Tetapi bila mana dalam kontrak, bila saya faham dalam kontrak currency sudah jelas bang. Bila hari ni kita guna pakai mata wang, bank dan sebagainya, bank konvensional dan sebagainya mengguna pakai jual beli mata wang, maka dia takkan bawa bang bertantan wang ringgit RM pergi ke Indonesia bertantan RM pergi ke Malaysia untuk tukar-tukar wang. Tak bang. Hanya based on contract perkara itu berlaku. Dan perkara ini dah berlaku berabad-abad sejak kemunculan mata wang bang. Okay. Jadi dekat sini sejelas untuk saya faham yang trade currency harus untuk saya terima. Sampailah saya lately adalah last week MC teruk bang, $1,500 kat $2,000 saya lesap satu malam tu bang. Karau je bang. Saya rasa macam ya Allah, aku buat benda yang betul ke aku buat benda yang salah ni? Bila kita terduduk bang kan, biasa bang kan, kita duduk kita akan persoalkan balik, betul ke tindakan aku? Kenapa aku diuji dengan perkara sedemikian? Salah ke aku buat? Alhamdulillah bang, hari ni saya dapat jawapan bang. Hari ni saya dapat jawapan bang. Bila kita loss, memang forex akan jadi haram. Haram yes, dah habis semua keluar. Bila kita loss, benda tu normal. Betul bang. Tapi bila kita profit dia halal lah. Ya bang. Halalan thayyiban mubarakan fihi. Tapi bang, betul lah saya cakap. Saya hari ni saya dah faham jelas apa sebenarnya yang saya buat dalam forex trading ni sendiri. Kan? So, okay bang, terima kasih bang. Itu je saya nak cakap bang. Pembetulan Okay. berkenaan dengan gold. Bila mana Syafiq dan Haikal tengok mana-mana sahaja bentuk komoditi, sama ada dalam bentuk oil, sama ada dalam bentuk metal, palladium, platinum, silver dan gold, ataupun dalam bentuk komoditi yang biasa seperti seumpamanya soya, jagung dan yang lain-lain. Benda ni ada disediakan di setengah broker. Baik. So bila mana kita menyebut tentang komoditi, dia sebenarnya berkisar tentang future contract. Kita tak sebut komoditi. Future contract ni macam mana? Okey, contoh. Saya pergi Kuala Muda dekat Kedah. Saya dekat tempat nelayan bawa naik ikan. Saya cakap, bang, saya nak ikan tenggiri 2 kilo. Saya beli dengan harga RM50. Contoh. Bila mana saya beli ikan tenggiri 2 kilo dengan harga RM50, ada satu orang pula dia nak beli ikan tenggiri dengan harga RM70. Contoh. 2 kilo juga. So saya jual kat dia. Saya dah untung dah RM20. Pembeli yang ketiga datang. Dia nak membeli ikan tenggiri 2 kilo dengan harga RM100. Yang RM70 ni tadi jual dekat yang RM100. Kemudian datang pula satu orang ni, bini mengidam, jauh-jauh dia datang, saya beli 140 pun saya sanggup.
Daripada 100 dia dah untung RM40. Jadi sekarang ni ikan tenggiri bila nelayan balik tak ada. Tak melekat di pukat. Tak ada ikan tenggiri. Mancing pun tak dapat. Itu future contract, faham? Itu dia future contract. Itu dia gold. Itu dia silver, itu dia soya, itu dia platinum, palladium dan sebagainya. Itu dia. Sebab tu saya kata haram untuk trade komoditi. Itu sebab dia. Bukan sebab salah, sebab tak ambil gold pergi hantar sana ke apa ke, tidak. Tapi kena faham cara diorang trade, dasar diorang trade tu tadi adalah berdasarkan kepada future contract. Benda tu yang kita panggil sebagai future contract. Tapi kalau kata dalam istilah apa ke nama trading, future contract ni pula benda yang lain. Dia bukan macam tu. Cumanya sekarang ni engkau dah ada ilmu. Engkau dah faham muamalat Islam macam mana hukum dia. Jadi sekarang ni senang cerita, bahasa yang mudah. Kalau nak faham future contract tu macam mana, tu aku dah sebut tadi. Sebab tu aku tak bagi aku punya student trade gold. Sebab tu aku tak bagi aku punya student trade silver dan sebagainya. Sebab tu aku hanya berkisar dalam currency semata-mata. Waimah Bitcoin, kripto pun aku tak trade. Betul-betul currency sahaja. Hidup dengan ilmu, datanglah macam mana sekalipun, insya-Allah engkau faham dan kau tahu apa yang kau buat. Itu yang paling penting. Ada setengah orang kata kunut ni bid'ah. Ada setengah orang kata lepas mayang berzikir ni bid'ah. Ada orang kata tahlil ni bid'ah. Nak hukum orang mengata ke apa ke, engkau tahu, engkau amal, manfaat untuk engkau dan keluarga cukup. Tapi sekarang ni engkau dengan Haikal nak bergerak dalam skil yang besar. Engkau dengan Haikal nak bergerak dalam skil yang kita boleh kata nationwide. So, preparekan dengan ilmu siap-siap. Supaya kalau kata orang bingkas, orang bantah, orang petah cakap kau dengan senyum. Sebenarnya macam ni tuan. Sebenarnya macam ni tu yang mahal, lembut je kan. Lepas tu dia cerita macam ni. Allahu Akbar. Tu yang best. Jadi bila mana Syafiq dan Haikal dalam keadaan yang muda, kemas, susun teratur, cakap pun dengan hikmah, dengan ilmu, orang pun sayur bang. Masalah aku tak boleh. Sebab aku ni jenis kasar. Tambah-tambah pula aku bila aku mengajar. Orang umur 70 pun kena tengkorak dengan aku. Kena bodoh dengan aku gitu je. Bila aku mengajar, engkau student aku, kau buat cara engkau student aku. Tu masalah aku. Tu aku punya style. Okay? Baik. So sekarang, bila mana kita dah tahu harga tu macam mana, kita dah tahu ada dua harga, kiri dan kanan, mahal dan murah. Sekarang ni kalau kita apply balik formula perniagaan yang Syafiq awal dulu kira, harga jual tolak harga kos ataupun harga beli. Baik, sekarang kita tengok dekat sell. Sell ni sebenarnya transaction membeli kontrak untuk quote. Beli kontrak untuk quote. Itu sebenarnya sell. Buy ni pula membeli kontrak untuk base. Ada sesetengah forum daripada Indonesia ataupun Malaysia yang mengatakan bahawa menjual dan membeli kontrak untuk base dan quote ni dalam masa yang sama. Ada yang kata macam tu. Aku pernah jumpa. Ada student yang pernah petah balik cakap aku macam tu. Jawapan dia salah. Bila mana kau tekan sell, sebenarnya kau membeli quote. Membeli kontrak untuk quote. Berapa nilai dia? Tu sekat sebelah kiri, RM1. Kalau beli RM1, jual dekat mana? RM1.30. Kalau beli 94 sen, nak jual dekat mana? Jual dekat RM1. Lebih kurang gitulah. Takkan beli 94 sen, nak jual balik 92 sen. Tak cerdik lah macam tu. Dah. Okey. Itu daripada segi apa yang kita beli. Harga kita dah selesaikan. Apa yang kita beli juga kita dah selesaikan. Kena ingat, sell membeli kontrak untuk quote, buy membeli kontrak untuk base. Selesai dekat situ. TP ni pula apa dia? TP ni kita jual kontrak. Walaupun nama dia berbeza, TP buy, TP sell, tapi sebenarnya di TP, take profit, jual balik kontrak. So sebenar-benarnya realitinya forex ni tadi ialah hanya wujud transaction buy je sebenarnya. Tapi dia tak bolehlah nak buat buy tu dua. Dia kenalah buat sell dengan buy.
Pasal apa? Arah itu juga turut berbeza. Satu naik, satu turun. Cumanya yang sell tu tadi sebenar-benarnya buy untuk contract quote. Itu sahaja. Sebab tu normal logik boleh je sebenarnya. Kita depo, kita masuk terus tekan sell. Boleh. Pasal apa? Sebenarnya kita membeli. Bukan sell tu kita menjual sebenarnya. Boleh Syafiq? Clear? Jelas. Alhamdulillah bang. Syukur alhamdulillah bang. Terjawab bang soalan saya bang. Okey. Baik. Sekarang ni step yang seterusnya, sekiranya ada orang yang soal pula. Ada orang yang soal korang pula. Macam contoh, okey, macam mana ni nak kira yang ni 0.72. Okey, jap aku buka Google Meet. Ni yang atas ni 0.72 apa-apa ni kat atas ni. AUD USD. Contoh, macam mana nak kira? Dia ada satu titik perpuluhan, makanya 1 bahagikan dengan 0.7279 dan sebagainya. Itu cara dia, boleh? AUD USD. Syafiq, awak mute awak punya voice tu. Alright. Apa? 1 titik perpuluhan bahagikan dengan nilai dia 0.7. 1 bahagi 1 kat depan. Maksudnya titik perpuluhan tu mewakili 1. Yes. Sebab 0 point. Yes. Kalau dia kata 2, maksudnya 1 2 point, maksudnya tu 2 mewakili 2, betul? Kalau kata dia 3 angkanya kat depan tu, maknanya Yes. 3. Okey. Jadi bahagi dengan 0.7 harga penuh dia, betul? Yes, betul. Okey, soalan. Sekarang ni CAD JPY, kalau kata kita tengok line hijau tu dia ada 3, 105. Kenapa dia tak bahagikan dengan 1000? Sebab Current price sekarang ni 2 angka. Tu sebab dia. current price 2 angka. Harga semasa tengah dalam keadaan 2 angka ke depan. Maksudnya dia ikut kepada harga semasa. Boleh? Boleh, faham. Dia berpaksikan pada harga semasa. Okey, jelas. Alhamdulillah. Ambil yang ni pula. Okey, ambil Euro JPY. Kalau Euro JPY macam mana nak kira? Nak inversekan harga dia macam mana? Okey, 3 bahagi dengan 129.250. 100. Tengok betul-betul Euro JPY 129.250, betul? Betul. 100 sebab dia 3. 9 tu rumah sah, 2 tu 10 1 tu rumah ratus. Okey, boleh? Faham. Boleh, faham. Kalau kata gold, 10 macam mana nak buat? 1000. Yes. 1000 lah angkanya sebab titik perpuluhannya sudah menyangkau ke 4. Okey. So sekarang ni mana-mana currency dalam ni, aku tekan right click, then aku tekan dekat specification. Okey. So boleh nampak tak sekarang ni? Allah, kejap. Tak keluar. Kena share full screen. Okey, nampak tak contract size? Okey, nampak. Contract specification. Terang-terang dia dah kata dekat situ contract. Bila kejadahnya yang kita trade mata wang? Boleh? Boleh. Faham. Apa size dia ni ah? Ni size dia. Boleh? 1000. Faham. 100,000. Masya-Allah. Masya-Allah. Okey. Tengok betul-betul. Jap. Mana buntut dah ni bang? Itu kau belum kena level analisis teknikal lagi tu. Nak bang, saya nak bang. Penat aku je. Tolong bang, turunkan bang. InsyaAllah saya nak sangat bang. Kalau abang izinkan insyaAllah bang. $1 bersamaan dengan 100,000. Nilai Kontrak. Nilai $1 bersamaan dengan $1 kau masuk lot, bersamaan dengan 100,000 kontrak. Yes. Okey. 10 sen bersamaan dengan 10,000 kontrak. 1 sen bersamaan dengan 1000 kontrak. Sekarang ni aku tunjukkan korang benda yang orang tak tunjuk. Sabar. Betul. Satu lagi bawah ni. Ni benda level ni selalunya orang tak tunjuk. Kenapa boleh trade account sen? Kenapa boleh masuk entry kecil macam tu? Kenapa? Ni dia jawapan dia. Micro. Ni jawapan dia. Yes. Rumah
10 ratus ribu, 10 ratus ribu, 10 ribu, 100 ribu, 1 juta. Betul tak bang? Sampai juta tak? Tak sampai juta. Tak sampai, dia ratus ribu. Dia ratus ribu je. Max kan ratus ribu. Ini sekolah rendah bang Masya Allah, Masya Allah. Basic je semua ni. Hebat sungguh lah ilmu ni. Ilmu nombor ni. Ya Allah. Okey. Tengok betul-betul. Okey. Nilai yang paling kecil. Kita sekarang ni berapa desimal? 4 desimal ke 5 desimal sekarang? Yang current harga ke apa? Current price, tengok dekat market watch tu. Tengok dekat harga bid. Okey. Desimal. Berapa desimal? Kalau kata Syafiq tengok dekat AUD USD tu, berapa desimal? 1. 5 lah bang. 5. Okay, 5 titik perbulan belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Awak ada tak Aikal? Ada. Kau jangan tidur pula, aku sepak kau sekarang. Okey. Ada. Ada 5 titik perpuluhan. Betul? Betul. Baik. Sekarang ni, bila mana dia ada 5 titik perpuluhan, 72796, 72796. Yang paling rendah dia boleh pergi sebenarnya sampai 0.00001 bersamaan dengan membeli satu kontrak. Tapi broker tak boleh buat lah serendah itu. Tak baloi lah bang. Betul. Lepas tu kau tekan leverage pula 2000. Tak beragak. Jahanam lah broker tu. Jadi yang paling rendah dia bagi nak beli kontrak 10 unit of contract. Boleh? Boleh. Baik. Sekarang ni kalau sekiranya dekat sini Syafiq membeli dengan harga kita ambil harga ni lah kita ambil. Ni dia. Jadi sekarang ni sebenarnya Syafiq punya kos ialah 94 kali 100 berapa? 94 kali 100 94 lah. 90 lah. So dekat sini $1 kali dengan 100 berapa? $1. $100 lah. $100. Okey. So sekarang ni ni Syafiq punya keuntungan $6 dengan nilai 0.01. Boleh? Boleh. Itu tak masuk lagi leverage dan sebagainya. Boleh? Boleh. Tu dia. Oh Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. So jangan faham kata masuk 0.01 beli $1 Canadian. Jangan faham kata masuk 0.01 beli 100 yen. Jangan. Salah. Kita beli kontrak. Berapa kuantiti kontrak tu? Dikalikan dengan harga semasa. Itu cara dia. Boleh? Boleh. Jelas. So far ada soalan? Tak ada. Clear Clear. Okay. Lot kita dah sebut, harga kita dah sebut, perbezaan satu menaik satu menurun pun kita dah sebut. Apa lagi? Tak ada apa dah lah. Clear dah lah. Okay. Siapa? Bang, kejap bang Boleh. Kejap.